Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Uthman, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan duduk ataupun datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita, walaupun senantiasa kita datang ke masjid, datang solat berjemaah, tetapi ketahuilah bahawa kedatangan kita adalah dengan sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala pilih kita, makna dia Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sayang kita lah, makna dia tuan-tuan. Nah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man yuridillah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada dia ni jadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Jadi Allah ni tidak terima melainkan yang baik. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, di antara tanda-tanda dia, maka kata Nabi, Allah akan bagi kepada dia faham tentang agama Islam. Allah bagi kepada dia faqih dalam agama. Apa makna agama ni? Cara hidup, cara pakai, cara kita bekerja, cara kita beribadah, semua kita kena ikut kepada cara Islam. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya hanya saja jalan yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah Islam sahaja. Yang lain tuan-tuan ditolak. Sebab tu hari ni kita nak Allah terima kita macam mana? Kita kena ikut Islam. Jadi begitulah makna dia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tajuk kita pada malam ini adalah berkait daripada satu bab daripada kitab Al-Hikam. Daripada kitab Al-Hikam. Apa makna Al-Hikam? Makna dia jamak, plural daripada perkataan hikmah. Hikmah biasa dengar kan, orang duk sebut sabaklah, pasti ada hikmah dia. Sabaklah mesti ada hikmah di sebalik. Jadi hikmah itu mufrad dalam bahasa Arab, singular. Kalau musanna dua, dia panggil hikmatani. Kalau ramai jamak, dia panggil al-hikam. Lalu satu kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang syekh di Mesir, yang dilaqabkan ataupun dikuniahkan kepada dia As-Sakandari. Kalau kita pergi Mesir tuan-puan, satu tempat nama dia Iskandariyah. Di Mesir, maka ada seorang syekh di sana, dia menulis satu kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ni adalah kitab apa? Kitab tasawuf, yang berkait dengan motivasi, yang berkait dengan makanan rohani. Kerana dalam kehidupan kita seharian, kita kena ulang, revise. Kita kena peringatkan diri kita ini tiga ilmu ni. Yang pertama, ilmu aqidah. Ilmu aqidah. Apa makna aqidah? Pertanian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makan kita, kerja kita, rezeki kita, siapa hak bagi? Allah Subhanahu wa taala. Isbat Allah, nafi makhluk. Itu bukan makanan yang mengenyangkan kita, bukan makanan yang menyedapkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Bila dia faham macam tu, akan rasa dalam diri dia itu syukur, redha.
Sikit alhamdulillah, banyak orang boleh tumpang dengan dia. Itu makna dia berkat. Ziyadul khair, bertambah kebaikan. Hari ini banyak orang yang dapat banyak, dia mengira angka, tetapi dia tidak dapat mengira berkat dia. Tulis dalam Facebook, nah, apa guna bisnes bertahun-tahun tapi tak sampai 1 juta. Tak 1 juta. Tuan-puan, Islam agama yang mengajar kepada kita bukan kuantiti tetapi kualiti. Kualiti itu ahsanu, yang terbaik, bukan kuantiti. Semayang pilah 1000 rakaat pun, tapi kalau tak sampai makna solat dalam diri dia, begitu juga masih sama keadaan dia. Makan rezeki yang haram, kemudian ambil hak orang lain, masih lagi melakukan rasuah, contohnya lah, misalnya. Jadi kena faham makna apa ibadat kita ini adalah untuk mencapai mardatillah, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak mencapai pujian daripada manusia, bukan nak mencapai jawatan daripada ataupun gelaran yang diberikan oleh makhluk. Tak ada apa pun gelaran. Orang panggil ustaz, doktor, profesor, apa lagi, sekalipun gelaran yang hebat-hebat, tetapi ketahuilah bahawa gelaran kita yang terakhir adalah almarhum. Almarhum, meninggal dah. Hari ini saja berapa orang meninggal. Artis ada, pengarah filem ada, meninggal. Ustaz pun meninggal. Kemarin ke semalam, al-ulama, seorang ulama alim nama apa? Al-Ginting. Ini seorang ulama Nusantara Ahlussunnah wal Jamaah, meninggal dunia. Orang muda lagi, hebat, meninggal. Almarhum, itulah gelaran yang terakhir. Besar mana pun kenderaan kita, tuan-tuan, hebat mana jenama dia pun, tetap akhirnya keranda juga yang akan menjadi kenderaan kita. Apalagi besar mana rumah kita sekalipun, maka kuburlah tempat tinggal kita yang terakhir. Jadi apa yang kita nak bawa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kena fikir, yang kita kena muhasabah diri kita. Semakin usia kita meningkat, adakah meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebagai muqaddimah ataupun kita panggil pendahuluanlah pada malam yang mulia ini, kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca daripada kitab. Tajuk pada malam ini tentang, kata dia, alamat ataupun tanda kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Ibnu Ajibah ni? Ulama lah. Dia ini terkenal ataupun nama dia dalam kitab hikam ni, nama yang famous, dipanggil musyarrih, yang mensyarahkan matan. Matan, setiap kita mengaji, dia kena ada 3. Dia panggil 3 tabaqat. Yang pertama, kena mengaji matan, hafalah matan. Matan, contoh apa matan? Matan al-bina, ilmu saraf. Matan al-ajrimiyah, ilmu nahwu. Itu matan. Kalau ilmu tauhid, matan kitab apa? Aqidah tahawiyah, risalah tauhid. Itu kitab Baquratul Amali, itu ada matan, ada syarah. Hasyiah pula. Yang kedua, syarah. Description, syarah. Kalau matan contohnya Al-Quranul Karim, syarah dia apa? Tafsir. Hasyiah dia ulumul Quran. Baik, buka lagi. Asbab nuzul, kemudian tentang tarikh, tentang sirah, dakwah dan sebagainya. Itu 3. Ngaji kena ada 3. Pertama matan, yang kedua syarah, yang ketiga hasyiah. Jadi Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala,
dia terkenal dengan musyarrih kalam al-matnul hikam. Matan daripada kitab al-hikam Ibnu Ajibah. Kita kalau kita biasa dengar alim ulama, contohnya macam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali, itu famous lah. Tapi Ibnu Ajibah ini pun famous juga, tapi dalam kitab Al-Hikam. Dia kata apa? Sesiapa yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa man arafa billah, siapa yang kenal. Siapa hak kenali? Siapa-siapa. Nah, tak kira kalau orang tu dia kecil dia kenal Allah, dia besar dia kenal Allah, maka dia ni orang yang disebut sebagai al-arif billah. Al-arif billah tu. Nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala macam mana? Kena kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang nak kenal Allah Ta'ala, kena kenal diri dia. Siapa diri kita ni pula? Who we are. Siapa kita? Ada orang tanya, siapa kamu? Dia jawab, saya ni profesor, saya ni doktor, saya ini bisnes. Makna dia apa? Makna dia belum lagi dia kenal diri dia. Siapa diri kita ni? Tuan-tuan, kita ni siapa? Hamba. Hamba. Hamba ni kat mana? Bawah. Hamba ni makna dia apa? Bawah. Sujud tu hamba. Sebab tu rukun afdal, rukun yang terbaik. Saat ketika mana diminta oleh orang-orang soleh mati, minta mati dalam sujud. Bukan mudah tuan-puan nak mati dalam keadaan sujud ni. Allah pilih. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka. Jadi kita ni siapa? Jadi kita hamba. Lemahnya kita, fragile. Jatuh sikit lah, kena slip disc, setahun tak boleh bangkit. Contohnya lemah kan. Sakit mata tuan-puan, terus kena ambil MC. Lemahnya kita. Itu makna dia kenal diri. Siapa diri kita ni? Hamba. Gitu. Ada orang mengaji, tapi dia tak kenal diri dia. Mengaji tinggi-tinggi, tapi dia tak kenal basic, fundamental. Yang tu kena kenal dia. Kembali kepada basic. Islam ni mudah. Yassiru wala tu'assir. Mudah. Kita hari ni nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala mudah sahaja. Apa makna dia? Dengan cara kita tawaddu, menerima, mengetahui akan kekurangan diri kita. Kenal Allah. Ngaji ya, kena ngaji. Sifat 20. Semua ada 50 sifat. Kena mengaji. 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, 20 yang mustahil bagi Allah. Kemudian 1 yang harus bagi Allah, 41. Kemudian sifat yang ada pada Nabi yang wajib kita kena tahu, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4. Yang mustahil bagi Nabi 4. Berapa dah? 8. 41 tambah 8, 49. Satu lagi yang harus bagi Rasul, 50. Ngaji ya tu faham. Ulang tiap-tiap hari ngaji. Jadi yang pertama nak kenal Allah, sudah pasti dia kembali kepadanya. Orang nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, cara dia kena kembali kepada Allah. Taubat. Nanti panggil taubat, taubah. Taba yatubu taubatan ar-ruju'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali. Hari ni apa-apa yang menimpa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak? Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Kepadanya dalam setiap urusan dan bergantung kepadanya pada semua keadaan. Jadi setiap urusan kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani fi kulli hal wa aqwal. Semua kena bergantung kepada Allah. Walaupun kita berada dalam keadaan yang selamat, rumah kita ada CCTV, kemudian kita
gaji kita pun cukup, makanan kita cukup sampai bertahun-tahun, tetap kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal ni Allah suka. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hati kita ni tawakal tak tuan-tuan? Tawakal ni macam mana? Bukan sebut saja, tapi dia bergantung. Tawakal ni bagaimana? Seorang ulama dia menyatakan kaedah tawakal, iaitulah seolah-olah dia berada di antara titian sirat, yang mana di sebelah kanan dan kiri dia itu lubang. Dia berjalan dalam keadaan tidak ada pertolongan, hanya Allah sahaja yang menolong dia. Tuan-tuan pernah tak satu ketika stuck di hutan mana-mana, nak balik ke Kelantan ke daripada Kedah, kemudian kereta rosak di mana, di tu sebelum nak sampai Jeli tu, hutan punya tebal. Jadi takut binatang, gajah ke rimau ke. Perasaan waktu tu tuan-tuan macam mana? Gitu. Takut kita. Macam mana ni ya Allah? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Bahkan ulama kata perasaan tu bukan waktu tu saja, bahkan ketika mana, fi kulli ahwal. Setiap keadaan kena rasa macam tu. Kan? Kita waktu senang, waktu sihat kadang-kadang dia tak ingat. Tapi waktu sakit baru dia ingat Allah Ta'ala. Sebab tu Allah bagi sakit. Sebab apa? Sebab kita ni banyak dosa. Dia nak hapuskan dosa. Kemudian bila kita sakit, kita akan ingat Allah Ta'ala. Syekh Az-Zarruq rahimahullah ta'ala. Yang kedua, Syekh Az-Zarruq tadi Ibnu Ajibah. Yang kedua, Syekh Az-Zarruq, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata dia? Cukuplah dengan cara ini, iaitulah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, dia panggil taubat dalam bahasa Arab dia. Taba yatubu taubatan. Perkataan taubat ini apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu taubat. Ada satu cerita, Imam Ahmad dia musafir. Dia bermusafir, kemudian lepas habis dia sembahyang di satu masjid tu, dia pun duduk rehat sebentar. Ada hamba Allah ni datang kepada Imam Ahmad. Dia pun tak kenal kawan ni Imam Ahmad, ulama dia tak tahu. Dia kata, hang siapa dia? Tak pernah nampak pun muka. Saya ni musafir tuan, saya nak rehat sekejap, boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Ni bukan tempat rehat ni. Keluar. Kena halau. InsyaAllah. Ni ada orang dia jadikan masjid ni macam rumah dia. Dia halau orang. Jangan kita halau orang nak rehat. Sebab masjid ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di Masjid Nabawi dia ada satu tempat maqam, dipanggil apa? Dia panggil Sufah. Sufah ni di belakang masjid. Itu satu tempat tu. Yang duduk di situ adalah antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang selalu duduk di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama asli Abdul Rahman bin Sakhar bin Azdi. Dia ini bukan kata awal masuk Islam, lewat juga sebenarnya. Di Madinah baru dia masuk Islam. Bukan di Mekah masuk, bukan muhajir al-Ansar. Tetapi walaupun dia agak lewat memeluk agama Islam, tetapi dialah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranking pertama. Pengajaran dia, walaupun kita lewat mendapat hidayah, tetapi bila kita dapat tu, kita bersungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh, maka kita akan lebih daripada orang. Kita lewat mengaji contohnya, kata dia, aku ni umur 60 baru nak mengaji, baru nak baca Quran. Tapi kalau dia sungguh-sungguh
dia mengaji Al-Quran, manjada wajada. Dia akan lebih daripada orang hak mengaji awal. Syarat kena bersungguh-sungguh. Sebab tu manjada bukan yang berusaha, tetapi usaha dalam konteks bersungguh-sungguh. Kita mengaji sungguh-sungguh lah. Tanda orang mengaji sungguh-sungguh ni, dia bawa buku, kan? Bukan makna tuan-tuan tak sungguh-sungguh, tapi kalau sungguh-sungguh kita nak, dia akan menjaga betul-betul bukunya, kemudian pen dia, kemudian tabik dia. Itu sungguh-sungguh lah. Nah, kita pula ni kuliah maghrib ni terhad masa pun agak sempit. Kalau nak mengaji sungguh-sungguh, dia kena pergi mana? Kena pergi mengaji, jumpa guru talaqi, mursyid, baru betul-betul berubah tu diri tu. Saya jumpa hamba Allah ni, dia memang nak berubah, totally berubah. Seorang datuk, dia tinggalkan kesenangan, dia menghafal Al-Quran. Boleh tak? Boleh. Jadi syarat dia kena bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Apa benda yang kita buat bersungguh-sungguh, Allah akan bagi kepada kita. Sungguh-sungguh ni, ya Allah, bangkit tengah malam. Bangkit tengah malam. Tadi saya dengar seorang syekh disebut, dia kata, kita bangkit qiyamul lail tengah malam. Tak ada kemampuan kita nak sembahyang sekalipun, kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Engkau telah berikan kepada aku segala-gala nikmat, tapi aku tidak pernah syukur kepada Engkau. Aku banyak lupa kepada Engkau. Kita sebut macam tu, Allah Subhanahu wa taala dengar. Allah Subhanahu wa taala dengar, dan dia sayang kepada orang yang merintih-rintih. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang yang merintih-rintih bila dia meminta. Apa-apa yang kita minta kena bersungguh-sungguh, begitu. Jadi Imam Ahmad cerita pasal Imam Ahmad tadi ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dihalau oleh seorang hamba Allah ni. Jadi hamba Allah ni, dia mungkinlah dia pegawai masjid kot, kan? Kemudian dia nak jaga kebersihan. Imam Ahmad pun keluarlah. Kemudian disaksikan oleh seorang hamba Allah ni, dia tengok Imam Ahmad ni, dia kata kepada Imam Ahmad, tuan, kalau macam tu tuan marilah rehat di rumah saya, kan? Mungkin kawan ni dia letih, dia nak cari tempat rehat. Jadi ikram, muliakan orang. Tambah pula tetamu ni membawa rahmat. Kemudian dia pun pergilah. Pergi mana? Kawan tu semawa. Rezeki kita ni orang semawa, jangan tolak. Kemudian pergi rumah kawan ni pun semawa. Jamu, bagi ayam, bagi makanan, jamu, layanlah. Buat macam-macam. Dalam dia buat tu, setiap perbuatan kawan ni, maka Imam Ahmad tengok. Imam Ahmad tengok dia ni buat apa pun dia macam duduk zikir. Sebut ni. Sebut apa? Imam Ahmad pun tanya dia, tuan, saya nak tanya, apa yang tuan sebut nampak macam duduk berzikir? Kata dia, tuan, saya duduk sebut satu perkataan ni daripada muda sampai tua. Alhamdulillah. Bila saya beramal dengan zikir ini, maka setiap permintaan saya duduk hajat Allah bagi. Hajat Allah bagi. Apa yang tuan hajatkan, alhamdulillah. Sekadar apa yang saya minta setakat ni semua Allah makbulkan. Cuma apa? Satu lah. Saya hajat sekarang ni, saya nak bertemu dengan seorang alim ni, nama dia Imam Ahmad. Imam Ahmad. Tuan-tuan, Imam Ahmad duduk kat mana masa tu? Imam Ahmad duduk kat mana masa tu? Duduk depan muka dia. Rupa-rupanya semua permintaan dia Allah Subhanahu wa taala sudah makbulkan.
Sebab apa? Sebab dia ini orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni apa makna dia? Istighfar. Sebab apa kita minta doa Allah Subhanahu wa taala, kita duk rasa macam Allah tidak makbulkan doa kita? Kata ulama, sebabnya adalah kerana maksiat. Maksiat ni tu sembahyang tak khusyuk. Sembahyang tak khusyuk. Kemudian apa lagi? Dapat dah apa yang kita nak, duit, tapi resah lagi, tak bahagia. Punca dia sebab hati kita banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab apa? Blocking dia maksiat lagi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia keluar rumah, dia tutup telinga tuan-tuan. Orang tanya dia, sebab apa hang tutup telinga, Syekh? Saya tutup telinga sebab saya tak mau dengar kalau boleh perkataan-perkataan yang lawak daripada manusia. Dia baca kitab, tuan-tuan, kitab Al-Muwatta, mengaji. Bawa kitab, orang ni bawa kitab, dia bawa, tak ada kitab. Dia tak mampu nak beli, dia tulis atas tangan. Semua yang dia tulis. Tak ada dakwah pun. Tetapi dia ingat daripada awal huruf sampai habis kitab. Punyalah hati dia tu terang. Sebab apa? Dia hindar daripada maksiat. Rupa-rupanya kita ni nak menuju Allah, nak kenal Allah satu lah, kena buang maksiat. Maksiat ni tuan-tuan bukannya maksiat yang zahir saja. Masuk ke labing, berzina, hati yang nampak. Yang tak nampak ni, maksiat hati kita ni, duk rasa kita lebih daripada orang. Duk rasa kita ini apa? Kita ini sempurna. Nampak orang hina. Oh, dia ni pakai seluar jin, neraka contohnya. Aku ni dengan jubah, dengan suara sedap, lebih masuk saja aku lebih baik, maka tidak ubah perkataan sebagaimana iblis. Allah kata kepada kita, iblis ni disebut, ana khairun minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik. Allah tanya, awak yang merasa lebih baik? Tuhan, bukankah aku dijadikan daripada api? Dia dijadikan daripada tanah. Rasa lebih baik, itulah keburukan yang paling besar. Orang yang paling jahat ialah merasa diri dia paling baik, kata Syekh Ibn Atha'illah. Macam mana kita hari ni kan, pegang tasbih tapi kalam tu tak masuk dalam diri kita, mengaji tak masuk dalam hati kita. Punca maksiat. Tinggalkan maksiat. Buruk sangka, apa lagi macam-macam kan. Masya Allah, kena banyak sangat muhasabah dalam kehidupan kita. Saya dulu pergi jumpa seorang Al-Arif Billah, nama dia Pak Sumit. Tuan-tuan tak tahu dah kenal ke tak Pak Sumit? Kenal tak Pak Long? Kenal tak Pak Sumit? Pak Sumit ni duduk Kedah. Dia ni orang kata wali. Syekh Nuruddin pergi jumpa dia, Syekh semua jumpa dia. Bahkan Perdana Menteri pun jumpa dia. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir jumpa dia. Semua jumpa dia. Siapa dia ni? Artis ke? Bukan. Masuk TV ke? Tak. Kan? Tak ada. Dia tak tunjuk pun diri dia, tapi Allah tunjukkan diri dia. Masya Allah. Tuan-puan, saya pergi jumpa dia. Masa dulu kami mengaji di pondok Mak Tak Mahmud, budak-budak Mahat ni pergi jumpa. Saya pergi jumpa dia, dia kata apa? Dia kata, saya minta nasihat kat dia. Dia kalau kita minta nasihat, siap lagi tangan dia macam ni. Dia tak tengok kita pun, tapi dia sebut tu kena kat kita. Dia kata apa? Dia kata saya tanya dia macam mana nak ulang Quran, nak menghafal Quran. Dia kata satu lah, tu dekat tangan hang tu, buang handphone. Buang handphone, dia kata tu, buang, dia kata. Itulah punca maksiat ni. Kita hari nak semayang pun handphone bawa, mengajar pun handphone bawa, dalam tandas pun bawa handphone. Inilah buruk, inilah baik. Sebab tu dia tak boleh tenang hati dia. Mengaji tak tenang, pegang handphone, hati tak tenang.
Tengok budak-budak zaman lah macam mana. Dia banyak sangat fikir pasal game, pasal bola, pasal makmur, pasal awet, pasal couple. Allahu Akbar. Saya bukan nak kata kepada anak tuan-tuan, tak. Berlaku kepada diri saya, adik saya sendiri, macam mana hari ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lah punca kita jauh dengan Allah, maksiat tu ya. Maksiat. Dalam kitab Al-Hikam, apa kata ulama maksiat ni? Ulama kata maksiat ini asal dia aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'an nafs, kata dia. Maksiat ni dia kata datang dengan dua lagi kawan dia. Yang pertama, kawan dia datang dengan apa? Ghaflah, lalai. Lalai. Orang ni bila dia nak buat maksiat, dia akan satu masa dia akan lalai. Dia akan macam dia tak ingat Allah. Kemudian datang satu lagi, dia akan datang dengan ghaflah. Yang kedua datang dengan syahwah, teringin. Teringin ni, teringin. Orang pakai kereta besar dia pun teringin tapi tak mampu. Tak apa. Merompak pun merompak. Aku teringin nak pakai, aku tengok dia ada, aku nak juga. Itu bahaya. Tuan-tuan, punca dia apa? Ar-ridha 'an nafs, iaitulah ikut menurut hawa nafsu. Satu lah. Tak tu orang tua kata apa? Ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Orang tua cerdik. Dia habaqlah kat kita, hidup ni nak selamat kena ikut apa? Berpandukan akal menurut kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran. Kan Nabi dah habaqlah kepada kita. Pegang dua benda ni, selamat kamu. Pegang dia, gigit dengan gerham kamu. Yang pertama Al-Quran. Kita buat apa pun berpandukan kepada Al-Quran. Yang kedua, berpandukan daripada kehidupan sunnah asar khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita. Nak makan, macam mana cara Nabi makan? Macam mana cara Nabi tidur? Macam mana cara Nabi mengaji? Macam mana cara Nabi berkeluarga? Ikut. InsyaAllah selamat. Nabi makan, contohnya dalam bab pemakanan. Nabi makan, dia makan ketika lapar. Dan kuantiti yang dimakan sedikit tetapi banyak kali. Dan Nabi berhenti sebelum kenyang. Jaga makan ni Nabi. Kita hari ni bukan jaga makan, jaga-jaga makan. Bukan jaga makan, jaga-jaga makan. Kemudian yang kedua, tidur. Apa lagi cakap? Cakap Nabi macam mana? Subhanallah, ini manusia yang sempurna. Sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Innaka la'ala khuluqin azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ikon kita siapa? Nabi. Ikon kita Nabi. Kalau tuan-puan umur 60, tengok macam mana Nabi umur 60. Kalau tuan-puan sakit, tengok macam mana Nabi menghadapi kesakitan. Selamat. Nabi bukan kata Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu, al-anbiya kulluhum mukramun. Mereka ini macam mana? Contoh, dalam menghadapi kesakitan, Nabi mana yang paling banyak sakit? Nabi Ayub. Berapa lama dia sakit? 18 tahun sakit. Apa doa dia? Itu dia. Semua kita ni ada belakang lah. Semua ada belakang lah, tuan-puan. Nak mengaji, nak cedok, nak amal, itu je. Subhanallah. Itulah, cukuplah dengan apa? Kembali kepada Allah. Ada pula orang yang taat ni, kata dia, asal kepada taat datang dengan yaqadah. Yaqadah ni apa? Sedar. Kan? Sedar diri. Macam mana nak sedar ni? Kena sedar diri. Macam mana nak abang sedar? Kita kena selalu muhasabah diri kita. Tafakur, muhasabah. Orang ni bila dia sedar, bila dia sakit, sedar. Kan? Sakit, dia jatuh miskin, dia sedar.
Dia mula jadi muka dia jadi apa? Jadi macam takut dah. Itu sudah sedar diri sebelum kita disedarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian kata dia lagi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffah. Iffah ni apa? Kemuliaan. Buat baik dengan orang tu dia panggil iffah. Lemah lembut. Allah suka. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang melakukan kebaikan maka lebih baik daripada puasa dan solat sunat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah masuk fardhu isya. Matan pun tak habis lagi, insya-Allah. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu lagi. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Uthman bin Affan dan tuan-tuan dan puan-puan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum